30. Saya Muhammad Syarif Azim bin Ismail, 2010441. Berita hari ini, negara Malaysia telah berjaya menjuarai Sukan C 2017 di Kuala Lumpur dengan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tujuan saya menjadi pembaca berita sebentar tadi adalah kerana topik yang saya akan membentangkan pada hari ini adalah tentang penulisan berita. Menurut Mansur Ahmad Saman, 1986 telah mendefinisikan berita sebagai laporan tentang isu semasa yang tepat, penting, ganjil dan menarik serta idea dan pendapat yang dapat menarik perhatian sejumlah pembaca. Pengertian ini tidak jauh berbeza daripada definisi-definisi berita dari negara barat yang telah dibincangkan oleh tokoh terdahulu. Hal ini mungkin juga kerana ramai yang berpendapat bahawa sifat berita ada banyak persamaan walaupun diterbitkan di negara-negara yang berbeza. Persamaan-persamaan ini menjadikan berita hampir sama di seluruh dunia, kata Shoemaker dan Cohen 2006. Guy Tuchman, 1978, seorang sarjana dalam bidang kewartawanan daripada Amerika Syarikat, telah mengkaji berita yang diterbitkan dalam buku yang terkenal iaitu Making News. Menurut Tuchman, 1998, berita adalah yang pertama merupakan institusi sosial yang merupakan satu institusi yang membolehkan pembaca mendapat maklumat daripadanya. Yang kedua, berita mempunyai sekutu dengan institusi berkuasa. Dan yang ketiga, disebarkan oleh profesional yang bekerja dalam sesebuah organisasi yang menjalankan kegiatan berkaitan media. Sebenarnya, tanpa berita, kita tidak mungkin mengetahui apa yang sedang berlaku di negara ini, apatah lagi di negara lain. Berita sendiri adalah satu institusi yang menjalankan fungsinya yang tersendiri daripada pembaca yang merentas sempadan geografi. Selain itu, Tuchman juga menerangkan bahawa berita adalah satu hasil yang disebarkan oleh sekumpulan profesional yang khusus bekerja dalam organisasi media. Berita ketika zaman ini dihasilkan hanya oleh mereka yang bekerja dalam bidang media. Penghasilan berita boleh disebarkan melalui media akhbar dan juga media elektronik seperti program televisyen. Program televisyen tidak dihasilkan secara bersendirian oleh individu tertentu. Ia merupakan satu tugas yang bersistem yang dilakukan secara berkelompok oleh mereka yang ditugaskan khas untuk menjalankan proses pengumpulan, penyuntingan dan juga penerbitan berita. Sebenarnya, berita mempunyai banyak jenis, iaitu sebagai contoh, berita terus seperti berita media, berita barat, berita ringan dan juga berita kemanusiaan. Yang kedua adalah berita penyiasatan. Yang ketiga, berita bercorak interpretasi sebagai contoh berita lanjutan dan susulan. Dan yang terakhir sekali, berita mendalam. Karangan jenis berita merupakan karangan yang berformat. Karangan ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan maklumat serta pengetahuan tentang peristiwa semasa kepada pembaca. Untuk menulis karangan jenis berita yang baik, anda harus memikirkan 5 persoalan, iaitu apa, siapa, bila, di mana dan mengapa. Susunlah isi berita ini dengan baik. Isi yang utama perlulah didahulukan, manakala isi yang kurang penting haruslah dikemudiankan. Sertakanlah huraian dan contoh-contoh agar berita yang ditulis lebih terperinci dan juga diyakini oleh pembaca. Akhir sekali, gunakanlah bahasa yang ringkas tetapi padat dan tepat supaya maklumat yang ingin disampaikan dapat difahami oleh pembaca. Oleh sebab karangan jenis berita mempunyai format yang khusus, jadi patuhilah format tersebut seperti yang telah saya nyatakan di sebelah. Jadi, saya telah ditugaskan oleh Dr. Nur Azian untuk membuat satu penulisan yang bertemakan berita. Tajuk berita yang telah saya lakukan ialah Rahsia Kejayaan Rimau Malaysia. Jenis berita ini adalah jenis berita penyiasatan. Hal ini kerana saya telah melakukan beberapa penyiasatan berdasarkan bacaan artikel-artikel dan internet tentang perkara yang dilakukan oleh atlet negara bagi menjulang kejuaraan ketika Tamasya Sukan C tahun 2017. Tamasya Sukan C merupakan tamasya sukan 2 tahunan yang dipertandingkan di negara-negara anggota Persekutuan Sukan C. Pada tahun 2017, negara Malaysia telah menjadi tuan rumah bagi tamasya ini. Saya telah menyatakan
Tiga rahsia utama yang dilakukan oleh pelbagai pihak dalam memastikan negara Malaysia menjadi juara keseluruhan bagi tamasya yang berprestij ini. Antara rahsia kejayaan yang pertama ialah semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Peristiwa Sukan SEA 2017 jelas menunjukkan rakyat Malaysia boleh menggapai kejayaan jika kita bersatu hati dan juga berganding bahu dalam melakukan apa sahaja tanpa mengira bangsa dan juga agama demi kebaikan negara. Acara sukan dikatakan berupaya untuk memberikan impak yang positif kepada perkembangan sosial rakyat Malaysia. Menurut Asmahani Ramli tahun 2017, acara sukan dapat memberi peluang kepada penduduk setempat untuk berjumpa dengan lebih ramai orang. Ia membuka ruang kepada mereka untuk membina jaringan sosial dan memahami masyarakat luar dan tempatan yang datang untuk menyaksikan atau turut serta dalam acara sukan. Sebagai contoh, masyarakat akan berkumpul di tempat-tempat acara berlangsung tanpa mengira bangsa dan juga agama untuk memberikan sokongan yang padu kepada atlet negara bagi meraih pingat dalam suatu acara. Selain itu, semangat sepasukan yang terdapat dalam diri atlet juga menjadi tonggak kejayaan negara seperti yang dinyatakan oleh Vogler Squad 1993, iaitu sifat kesukanan yang membolehkan penyertaan yang meluas daripada pelbagai golongan serta peringkat anggota komuniti tanpa mengira usia, jantina atau kaum telah meningkatkan lagi interaksi sosial dalam masyarakat. Seterusnya, rahsia kejayaan ialah atlet negara kita dapat berlatih dengan fasiliti yang lengkap dan tenaga pengajar yang sangat berkemahiran serta berpengalaman. Kita sepatutnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan yang telah menyediakan bajet sebanyak ringgit Malaysia 145 juta untuk melatih atlet sukan SEA dan menyediakan tempat latihan dan peralatan sukan yang mencukupi. Jadi, atlet negara kita dapat berlatih dengan sempurna dan seterusnya dapat melakar kejayaan di tamasya sukan SEA 2017. Jika fasiliti yang disediakan tidak mencukupi atau tidak berkualiti, sudah pastinya atlet negara kita tidak mampu untuk berlatih dengan sempurna dan boleh menjejaskan prestasi atlet ketika tamasya berlangsung. Sebagai contoh, kegagalan sistem berkomputer dalam menyediakan keputusan terkini juga membuat keadaan huru-hara di kalangan pihak media. Carlin 1996 menyatakan kegagalan utama IBM adalah tidak peka dengan ujian stimulasi sistem pemantauan ini. Kegagalan tersebut telah menyebabkan pengiraan mata tidak tepat. Jika kegagalan berlaku kepada negara kita sewaktu menganjurkan Sukan SEA 2017, sudah pastinya negara kita akan dikecam oleh negara ASEAN yang lain dan seterusnya. Para atlet negara kita juga akan hilang semangat untuk terus bertanding. Akhir sekali, rahsia kejayaan yang ketiga ialah semangat pasukan yang tinggi telah dipupuk dalam kalangan atlet dan jurulatih melalui program Majlis Perhimpunan Atlet Kita Juara. Majlis ini merupakan acara yang amat penting buat semua pihak yang terlibat dalam tamasya ini, khususnya atlet, dalam usaha memastikan kejayaan negara kita pada tamasya Sukan SEA 2017 dapat digapai. Kem yang berlangsung selama 3 hari itu telah berjaya menghimpunkan seramai 517 atlet, 84 jurulatih dan 49 pengurus pasukan yang bertujuan untuk memastikan mereka fokus terhadap misi dan objektif bagi memburu kejuaraan keseluruhan. Datuk Marina Chin merupakan Ketua Kontingen Sukan SEA 2017 berkata melalui program Sumpah Amat itu, hubungan antara atlet-atlet dengan jurulatih dan juga pihak pengurusan akan bertambah erat dan sekaligus dapat memupuk semangat sepasukan yang tinggi. Bukan itu sahaja, beliau turut berkata bahawa program itu juga merupakan satu platform bagi menguji kesesuaian tempat yang bakal dijadikan penginapan atlet ketika tamasya tersebut agar ketika tamasya tersebut tiada sebarang permasalahan akan disuarakan di kemudian hari. Kata Muhammad Hafizuddin Mat Daud,
2017. Selain jurulatih, kehadiran rakan sepasukan yang lama juga telah menyuntik semangat kami untuk membawa pulang emas kali ini. Jelas di sini menunjukkan bahawa semangat sepasukan telah menjadi rahsia dalam menyuntik semangat atlet untuk menjulang kejuaraan bagi Tamasya Sukan C 2017. Jadi saya rasa itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.